Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam satu UiTM. Selamat datang ke Universiti Teknologi Mara, Cawangan Sabah, kampus Kota Kinabalu. Tahniah dan syabas kepada adik-adik sekalian, mahasiswa-mahasiswi pelajar baru bagi sesi Mac 2021. Hari ini, adik-adik mahasiswa-mahasiswi sekalian akan bersama-sama dengan saya, Dr. Jasmine David, Timbalan Rektor di bahagian Al-Ehwal Pelajar. Saya akan memberikan adik-adik sekalian taklimat yang berkaitan dengan Al-Ehwal Pelajar. Antara kandungan yang akan kita lihat dalam sesi taklimat ini termasuklah lokasi bangunan di kampus Kota Kinabalu, carta organisasi bahagian Al-Ehwal Pelajar UiTM Sabah, fungsi bahagian Al-Ehwal Pelajar, unit-unit yang terdapat di bahagian Al-Ehwal Pelajar serta fungsinya, dan saya juga akan memperkenalkan kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian Staff Resident College atau juga dikenali sebagai SRK. Adik-adik sekalian, saya percaya ada sebahagian mahasiswa-mahasiswi yang baru ini telah pernah sampai ke kampus Kota Kinabalu. Dan mungkin juga ada sebahagian di kalangan adik-adik semua yang belum pernah sampai ke UiTM Sabah, kampus Kota Kinabalu. Jadi, di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk memperkenalkan kampus Kota Kinabalu kepada adik-adik semua. Saya akan menunjukkan bangunan-bangunan serta lokasinya, bangunan-bangunan yang terdapat di kampus Kota Kinabalu ini. Jom kita sama-sama lihat. Melihat kepada peta ini, adik-adik dapat melihat semua bangunan yang terdapat di sekitar UiTM kampus Kota Kinabalu. Adik-adik sekalian, UiTM kampus Kota Kinabalu ini sebenarnya merupakan jiran kepada sekolah sukan dan juga pelabuhan Teluk Sepanggar. Baiklah adik-adik, sebaik sahaja memasuki UiTM kampus Kota Kinabalu melalui pintu utama, adik-adik akan dapat melihat bangunan fast track di sebelah kanan. Meneruskan perjalanan ke hadapan, adik-adik akan dapat melihat bangunan pentadbiran atau juga dikenali sebagai bangunan Menara Wibawa. Berhadapan dengan Menara Wibawa ialah bangunan perpustakaan Tun Abdul Razak. Okey, sekiranya adik-adik meneruskan perjalanan ke hadapan, adik-adik sebenarnya memasuki blok akademik. Baiklah. Bagi pelajar siswa, adik-adik akan tinggal ataupun menginap di Kolej Kediaman Manukan. Bagi pelajar siswi pula, adik-adik akan tinggal di Kolej Mantanani ataupun Kolej Mabul. Bagi pelajar semester pertama, siswi biasanya akan ditempatkan di Kolej Mantanani. Sebentar lagi saya akan tunjukkan satu-satu bangunan ini dan bentuk rupanya. Bagi mahasiswi, ini merupakan Kolej Mantanani. Sebahagian besar pelajar-pelajar baru akan menginap di Kolej Mantanani. Ini adalah pandangan sisi Kolej Mantanani. Kolej Mabul, salah satu kolej yang juga dihuni oleh pelajar siswi. Okey, sisi lain Kolej Mabul, berhadapan dengan Kolej Mabul, adik dapat melihat terminal kontena yang juga merupakan pelabuhan Teluk Sepanggar. Okey, di sini adik-adik berpeluang melihat sunset yang sangat menarik
di waktu senja. Jom kita lihat lagi apa yang ada di kampus Kota Kinabalu. Bagi siswa, ini merupakan Kolej Manukan yang akan dihuni oleh pelajar-pelajar siswa. Okey. Dalam gambar ini, adik-adik akan dapat melihat blok Manukan 2, yang mana di hadapan blok ini terdapat kafeteria bagi pelajar-pelajar siswa. Untuk pengetahuan adik-adik semua, di setiap kolej terdapat kafeteria bagi para pelajar untuk mendapatkan ataupun membeli makanan. So di Kolej Mantanani akan adik-adik pelajar ataupun pelajar siswi boleh membeli makanan di kawasan yang kita namakan sebagai Riverview. Sementara itu bagi pelajar-pelajar siswi yang menghinap di Kolej Mabul, bolehlah membeli makanan di kafeteria berdekatan dengan Kolej Mabul, iaitu berhadapan dengan terminal kontena tadi. Kita lihat lagi. Dalam gambar ini, adik-adik dapat melihat Menara Wibawa. Menara Wibawa merupakan bangunan pentadbiran bagi UiTM Sabah, khususnya kampus Kota Kinabalu. Menara Wibawa mempunyai 5 aras. Dan di bangunan ini menempatkan beberapa bahagian penting yang memberikan perkhidmatan kepada staf dan juga para pelajar. Sebaik sahaja masuk di aras 1, adik-adik akan dapat melihat kaunter. Kaunter pertanyaan. Kemudian di aras 2 menempatkan bahagian al-ehwal pelajar dan terdapat 3 unit al-ehwal pelajar yang berada di aras kedua, iaitu unit pentadbiran am al-ehwal pelajar, unit kaunseling dan kejayaan, dan juga unit kepimpinan pelajar. Sementara itu di aras yang ketiga yang menempatkan bahagian keuangan. Sekiranya adik-adik mempunyai urusan yang berkaitan, bolehlah pergi ke bahagian keuangan di aras ketiga Menara Wibawa. Sementara itu di aras yang keempat menempatkan bahagian jaringan industri masyarakat dan alumni. Di aras yang kelima dalam bangunan Menara Wibawa menempatkan pejabat rektor, juga bahagian pentadbiran. Kita lihat lagi bangunan-bangunan yang ada di UiTM Sabah. Berhadapan dengan Menara Wibawa ialah Menara Pustaka. Menara Pustaka merupakan perpustakaan atau library bagi UiTM Sabah, kampus Kota Kinabalu. So, arah perpustakaan ini mempunyai 4 aras. Di aras yang pertama, adik-adik boleh mendapatkan perkhidmatan kaunter peminjaman buku, pemulangan buku. Kemudian di aras 1 juga, dia menempatkan makmal komputer. Kemudian di aras yang kedua, menempatkan bilik-bilik mesyuarat, bilik perbincangan, juga menempatkan buku-buku untuk dipinjam ataupun sebagai bahan rujukan. Di aras ketiga, Menara Pustaka juga mempunyai beberapa rak buku yang boleh dipinjam. Sementara itu, di aras yang keempat, ia menempatkan 2 bilik utama yang boleh digunakan oleh para pelajar dan juga staf di UiTM. Bilik yang pertama ialah bilik Big Data dan bilik yang kedua ialah bilik Smart Classroom. Jom kita lihat bangunan seterusnya. Ujana Sarjana.
Ujana Sarjana merupakan salah satu bangunan akademik yang penting di UiTM Sabah. Di Ujana Sarjana, terdapat beberapa dewan yang biasanya digunakan untuk tujuan mengadakan ujian, peperiksaan, aktiviti-aktiviti pelajar, aktiviti staf, dan ada kalanya dewan-dewan ini juga boleh disewakan kepada pihak luar bergantung kepada kekosongan dewan tersebut. Baiklah, Dewan Al-Bukhari merupakan dewan yang terbesar di UiTM Sabah, terletak di Ujana Sarjana. Ini boleh menempatkan 800 pelajar pada satu-satu masa dan biasanya digunakan untuk tujuan convocation. Selain daripada Dewan Al-Bukhari, kita juga ada Dewan Ibnu Khaldun, Ibnu Battuta dan Ibnu Sina. Di Ujana Sarjana juga terdapat satu Dewan Auditorium yang dipanggil sebagai Dewan Tun Mustafa. Di bangunan Ujana Sarjana ini juga menempatkan bilik-bilik kuliah serta bilik-bilik seminar. Melalui pandangan ini, adik-adik akan dapat melihat Ujana Sarjana sebenarnya mempunyai 5 aras. Di aras yang paling bawah, iaitu aras 1, menempatkan bahagian pasca siswaza khususnya bagi pelajar master atau pelajar sarjana, juga pelajar PhD dan DBA. Sementara itu di aras yang kedua merupakan bahagian penting bagi adik-adik, iaitu bahagian Al-Ehwal Akademik. Berhadapan dengan pejabat bahagian Al-Ehwal Akademik ialah pejabat bahagian ISEP atau pendidikan jarak jauh. Di aras yang ketiga, keempat dan kelima, ianya menempatkan bilik-bilik pensyarah. Di aras yang kelima juga terdapat pejabat bagi unit Al-Ehwal Islam. Bagi adik-adik yang perlu ataupun memerlukan bantuan zakat dan sedekah, bolehlah melawat ke bahagian zakat ataupun bahagian Al-Ehwal Islam di aras 5 di Ujana Sarjana. Menara Ilmu juga merupakan bangunan akademik yang terdapat di UiTM Sabah. Di Menara Ilmu terdapat 3 dewan kuliah. 2 dewan kuliah mempunyai kapasiti besar sehingga 300 pelajar, Dewan Kuliah 1, Dewan Kuliah 2, sementara itu Dewan Kuliah 3 boleh menempatkan pelajar seramai 150 pelajar pada satu-satu masa. Di Menara Ilmu, adik-adik boleh mendapatkan atau menggunakan perkhidmatan ATM mesin di aras 1. Okey. Kafeteria juga terdapat di belakang Menara Ilmu ini. Dan di Menara Ilmu ini juga mempunyai bilik-bilik kuliah. Bilik-bilik pensyarah juga terdapat di Menara Ilmu. Sementara itu, adik-adik juga boleh menggunakan makmal komputer yang ada di aras 2, Menara Ilmu. Ini pula merupakan pandangan hadapan Menara Ilmu. Unit kesihatan. Bagi adik-adik yang kurang sihat, tidak perlu risau, tidak perlu ke klinik luar ataupun memberitahu ibu bapa, kerana di UiTM kampus Kota Kinabalu kita mempunyai unit kesihatan. Unit kesihatan ini beroperasi daripada hari Isnin hingga hari Jumaat 8 hingga 5 petang. Terdapat seorang pegawai perubatan dan seorang pembantu pegawai perubatan.
Dan mereka ini dibantu oleh 8 staf lain untuk memberikan perkhidmatan kesihatan kepada adik-adik. Okey, kita lihat pandangan lain, unit kesihatan. Right, so unit kesihatan ini sebenarnya bersebelahan dengan jana sarjana. Okey, di sebelah depan sedikit ataupun bersebelahan dengan unit kesihatan merupakan pusat kegiatan belajar atau juga dikenali sebagai PKP. So, PKP ini merupakan bangunan bagi para pelajar melaksanakan aktiviti-aktiviti mereka. Okay. Di sini ditempatkan beberapa lagi unit di bawah al-ehwal pelajar. Yang pertama, unit sukan. Kedua, unit kebudayaan. Ketiga, unit co-curriculum. Okay, so unit ini terdapat di pusat kegiatan belajar. Okay. Berhadapan dengan unit pusat kegiatan belajar dan juga bersebelahan dengan menara ilmu ialah Komsat. Komsat ini dia menempatkan beberapa makmal sains. Terdapat makmal biologi, makmal kimia dan makmal fizik di sini. Makmal komputer juga terdapat di aras 2 di bangunan ini. Makmal Komsat ni biasanya digunakan oleh pelajar sains dan juga pelajar perladangan. Ini merupakan bangunan fast track. Dahulunya, bangunan fast track ini digunakan sebagai bangunan akademik. Namun pada hari ini, bangunan fast track ini telah tidak lagi digunakan sebagai bangunan akademik. Sekarang dia telah bertukar peranan menjadi pula store bagi bahagian-bahagian atau unit-unit yang ada di UiTM. Kita beralih pula kepada Carta Organisasi Bahagian Al-Ehwal Pelajar 2021. Melalui carta ini, adik-adik akan dapat melihat Rektor UiTM Sabah, iaitu Profesor Madya Datuk Dr. Haji Abdul Kadir Haji Roslin. Dan saya sendiri sebagai Timbalan Rektor di bahagian Al-Ehwal Pelajar. Saya dibantu oleh Cik Atika Sapardi serta 8 orang ketua unit di bawah bahagian Al-Ehwal Pelajar. Mereka ialah Encik Muhammad Zahimiddin Jenai, iaitu Ketua Unit Pentadbiran Am. Kemudian kita ada Encik M. Amran Pardi, merupakan Ketua Unit Pengurusan Kolej dan NR. Di unit kesihatan, kita ada Dr. Hasliza Saleh. Kemudian di unit kerjaya dan kaunseling, kita ada Puan Nurul Ashikin. Seterusnya di unit sukan, kita ada Encik Azwa Kamri. And then Encik Muhammad Khairun Hafizan Yusof atau juga dikenali sebagai Tuan Khairun yang merupakan Ketua Unit Co-Curriculum. Di unit kebudayaan, kita ada Encik Nur Azli Ahmad Darmawi dan akhir sekali kita ada Encik Hamzah Rusli yang merupakan Ketua Unit Kepimpinan Pelajar. Seterusnya, mari kita lihat fungsi utama bahagian Al-Ehwal Pelajar. Di Al-Ehwal Pelajar, kami menyediakan perkhidmatan yang pertama, pembangunan dan kepimpinan pelajar. Yang kedua, kemudahan dan perkhidmatan kepada pelajar. Okay.
Saya ingin memperkenalkan kepada adik-adik sekalian, mahasiswa-mahasiswi semua dengan unit yang terdapat di dalam bahagian al-ehwal pelajar serta fungsinya. Unit yang pertama ialah unit pentadbiran am, diketuai oleh Encik Muhammad Zahimi. Unit ini akan menguruskan program aktiviti pembangunan pelajar, menguruskan kebajikan pelajar, contohnya bagi musibah seperti banjir, kebakaran, tanah runtuh, ibu bapa meninggal, kemalangan, kecederaan dan juga kematian. Selain itu, unit pentadbiran am juga menguruskan bantuan keuangan, iaitu dia membantu proses permohonan, beasiswa dan mahasiswa dan juga pinjaman. So, sekiranya adik-adik ingin membuat pinjaman PTPTN, bolehlah mendapatkan maklumat di unit pentadbiran am. Unit pentadbiran am juga menguatkuasakan Akta 174, iaitu Akta Universiti. Unit ini juga menyelaraskan aktiviti pelajar, mengurus minggu destiny siswa, serta melaksanakan atau mengadakan pemilihan majlis perwakilan pelajar. Unit yang kedua di bawah al-ehwal pelajar ialah unit pengurusan kolej dan NR. Saya percaya majoriti adik-adik akan masuk ke dalam kampus. Jadi sangat penting untuk adik-adik tahu perkara-perkara yang berkaitan dengan kolej. So unit kolej ataupun unit pengurusan kolej dan NR diketuai oleh Encik M. Amran Pardi. Unit ini akan menguruskan kemudahan penempatan, menguruskan insentif makan, menguruskan pelajar NR, iaitu pelajar yang tinggal di luar. Dia juga menganjurkan aktiviti di sekitar kolej, melaksanakan keceriaan kolej serta penguatkuasaan peraturan di kolej. Unit yang ketiga di bawah al-ehwal pelajar ialah unit kesihatan. Unit kesihatan diketuai oleh Dr. Hazliza Saleh. Di unit kesihatan, mereka akan bertanggungjawab memberi rawatan kepada pesakit, sama ada pelajar maupun staf UiTM. Mereka juga menguruskan stor dan bekalan ubat-ubatan, mengawal penyakit berjangkit dan mengadakan kempen kesedaran kesihatan dari masa ke semasa, dan akhir sekali mereka menyediakan kemudahan perlindungan perubatan kepada pelajar UiTM. Unit kerjaya dan kaunseling. Unit ini diketuai oleh Puan Nurul Ashikin. Unit ini bertanggungjawab dan psikologi. Program pembangunan kerjaya, perhubungan majikan dan e-kerjaya job shop pada setiap semester, dan akhirnya unit kerjaya UKK juga melaksanakan program pembangunan kendiri. Unit sukan atau US diketuai oleh Encik Azwa, menyediakan kemudahan sukan, menganjurkan aktiviti berbentuk sukan, mengendalikan kurikulum sukan, serta menguruskan perkhidmatan pinjaman peralatan sukan dan sewaan kemudahan sukan. Adik-adik yang suka berbasikal, bermain bola, bolehlah mendapatkan ataupun meminjam peralatan tersebut di unit sukan. Yang penting sekali, sentiasa mengikuti SOP. Kurikulum. Unit ini diketuai oleh Tuan Khairul. Di mana unit kurikulum mengendalikan latihan kurikulum badan beruniform, kerohanian, sukan, dan kesenian dan kebudayaan. Unit ini juga merancang aktiviti badan beruniform, kerohanian, sukan, serta kesenian dan kebudayaan
Dan ada kalanya sekiranya terdapat jemputan daripada luar, unit kokurikulum akan menguruskan penyertaan program tersebut. Unit kebudayaan. Unit kebudayaan diketuai oleh Encik Nur Razli. Unit ini menyediakan kemudahan kesenian dan kebudayaan yang menganjurkan aktiviti yang berbentuk kesenian, mengendalikan kokurikulum kebudayaan serta menguruskan perkhidmatan, pinjaman peralatan kebudayaan dan sewaan kemudahan kebudayaan. Okay. Banyak aktiviti yang boleh para pelajar ataupun adik-adik sertai sepanjang pengajian di UiTM Sabah. Unit yang terakhir ialah unit kepimpinan pelajar, diketuai oleh Encik Amjar Rosli. Unit ini melaksanakan modul latihan program pembangunan dan kepimpinan pelajar pada setiap semester. Okay. So, terdapat 3 modul asas yang boleh disertai oleh para pelajar. Yang pertama, modul kepimpinan pewaris bangsa. Kedua, modul kepimpinan professionals. Dan yang ketiga, modul kepimpinan ikon. UKP atau Unit Kepimpinan Pelajar juga melaksanakan ceramah, kursus, seminar kenegaraan. Ia juga menganjurkan program-program kepimpinan dari masa ke semasa. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan kepada adik-adik Staff Resident College atau SRK. Apa peranan Staff Resident College? SRK akan menganjurkan aktiviti pembangunan pelajar serta menjaga kebajikan pelajar, terutamanya bagi mereka yang tinggal di kolej kediaman. Okey. Di sini terdapat senarai Staff Resident College mengikut kolej-kolej yang terdapat di kampus Kota Kinabalu. Di Kolej Mantanani terdapat 3 SRK, iaitu Puan Haslina Kulit, Ustazah Majidah Hasan dan Puan Nurayati Nordin. Di Kolej Mabul ada Encik Muhammad Hisham Saleh, Encik Muhammad Rasmi Nizam Rahman, Ustaz Asli Joshli dan juga Puan Nurul Huda Roslan. Sementara itu di Kolej Manukan, kita ada Encik Muhammad Khairun atau Tuan Khairun, Encik Kafali Pendek, Encik Muhammad Zulikwan Syah Sekui Abdullah dan juga Encik Azri John Muhammad Azri Abdullah yang merupakan Ketua SRK di kampus Kota Kinabalu. Non-resident staff. Kita ada 2 staff non-residents, iaitu Encik Nur Razli Ahmad Darmawi yang merupakan Ketua Unit Kebudayaan dan Encik Ahmad Ghazali Ismail. Saya percaya adik-adik ingin melihat gambar-gambar Staff Resident College supaya adik-adik boleh kenal mereka, kan? Jom saya akan satu. Di Kolej Mantanani terdapat 3 Staff Resident College. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan Puan Haslina Kulit yang tinggal di RQA1. Beliau adalah seorang setiausaha pejabat di Pejabat Rektor. Kemudian di rumah RQA2 yang merupakan jiran kepada Puan Haslina Kulit ialah Ustazah Majidah Hasan. Beliau adalah seorang pegawai Al-Ehwal Islam. Di rumah RQA3 kita ada Puan Nurayati Nordin. Beliau adalah seorang penolong pendaftar kanan di Al-Ehwal Academy. Sementara itu, di Kolej Mabul pula, adik-adik perlu mengenali staf ini. Di RQB1, kita ada Encik Muhammad Hisham Saleh yang merupakan seorang pembantu kemahiran di bahagian pengurusan fasiliti. Jiran beliau ialah Encik Muhammad
Rasmi Nizam Rahman juga merupakan seorang pembantu kemahiran di bahagian pengurusan fasiliti. Seterusnya, di rumah RQB3 kita ada Puan Nurul Huda Roslan. Beliau merupakan penolong pendaftar di bahagian pentadbiran. Jiran beliau iaitu di rumah RQB4 ialah Ustaz Asli Josli yang merupakan seorang penolong pegawai Al-Ehwal Islam. Di Kolej Manukan pula, kita ada 4 orang lagi staf Resident College. Mereka ialah Tuan Khairun yang duduk di RQC1. Okay. Kemudian kita ada Encik Kafali Pendek, merupakan jiran kepada Tuan Khairun dan beliau merupakan penolong pengurus asrama makanan. Kemudian di RQC3 kita ada Encik Muhammad Zul Ikhwan Shah Sekui Abdullah, merupakan seorang pegawai pertanian di unit ladang. Kemudian ketua SRK tinggal di RQC4 iaitu Encik Azri John alias Muhammad Azri Abdullah yang merupakan seorang penolong juruukur bahan di bahagian pengurusan fasiliti. Sementara itu, bagi non-resident atau NR, terdapat 2 orang staf yang akan bertanggungjawab menjaga kebajikan para pelajar NR. Mereka ialah Encik Nur Azli Ahmad Darmawi yang juga merupakan pegawai atau ketua unit kebudayaan. Kemudian seorang lagi ialah Encik Ahmad Ghazali Ismail. Beliau merupakan pensyarah di Fakulti Pengurusan Perniagaan dan beliau mengajar subjek ekonomi. Mahasiswa-mahasiswi sekalian, sebelum kita mengakhiri sesi taklimat bahagian ini, saya ingin yang pertama, bersyukur dan berterima kasih. Tahniah adik-adik kerana adik-adik telah berjaya menjadi sebahagian daripada warga UiTM. Oleh itu, sentiasalah bersyukur dan menggunakan peluang ini sebaik mungkin. Patuhilah peraturan, sama ada peraturan universiti, kampus, kolej maupun SOP-SOP yang sedang berkuat kuasa. Ketiga, belajar sepenuh jiwa. Adik-adik sekalian, ada masa untuk kita belajar, ada masa untuk kita bermain, dan ada masa untuk kita berehat. Maka, sepanjang pengajian di UiTM, adik-adik perlulah belajar sepenuh jiwa demi mencapai cita-cita masing-masing. Yang keempat, jaga nama baik UiTM. Sebaik sahaja bergelar mahasiswa-mahasiswi UiTM, adik-adik perlulah senantiasa menjaga nama baik UiTM. Tidak kira di mana adik-adik berada, jaga nama baik UiTM. Akhir, perlakuan buli. Laporkan kepada staf Presiden College ataupun mana-mana staf di bahagian Al-Ehwal Pelajar. Adik-adik sekalian, mahasiswa-mahasiswi, selamat menempuh kehidupan sebagai mahasiswa-mahasiswi UiTM. Semoga taklimat ini memberi sedikit sebanyak panduan kepada adik-adik untuk memulahkan kehidupan sebagai pelajar universiti. Terima kasih dan sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.